Okay, pertama sekali salam sejahtera kepada semua, dan terima kasih kepada gabungan Mahin kerana memberi masa ini untuk saya berucap. Dan hari ini saya nak fokus kepada halangan dan rintangan penternak, terutamanya penternak ruminan iaitu lembu, kambing dan biri-biri. Ini adalah kadar sara diri dari hasil peternakan di negara kita. Hanya 22% daging lembu daripada negara kita, 14% daging kambing dan 60% susu yang dihasilkan dari negara kita sendiri, iaitu penternak-penternak kita sendiri. Hasil ni sama sekali tidak cukup untuk menampung kita semua. Yang balance-nya kita ni bergantung pada import. Sebelum saya memulakan masalah ni, saya nak terangkan asal peternakan dulu. Penternakan kita boleh pecah bertiga bahagian: input, proses dan output. Input adalah macam makanan ternakan, ubat-ubatan, baka. Proses adalah cara kita ternak, and then output adalah pemasaran kita. And output dengan input proses semuanya saling berkait. Masalah kepada salah satu bahagian kita, ia akan impact pada semua bahagian kita. So saya nak terangkan masalah pada setiap bahagian yang penternak alami. Pertama sekali, input, harga makanan ternakan tidak terkawal langsung. Kalau kita pastikan dalam tempoh tidak sampai 10 tahun, kadar kenaikan harga dedak ternakan adalah hampir 100%. Kenaikan dari tahun 2020 hingga ke sekarang saja 20%. So penternak tidak dapat menahan lagi harga kenaikan, harga dedak naik lagi. Kalau kita at the same time, kalau kita tengok harga kawalan daging tempatan tahun lepas RM34, tahun ni RM34. Harga ni dikawal selia oleh kerajaan. Harga kawalan daging tempatan tidak berubah langsung, sama dari tahun lepas hingga sama sekarang. Tetapi harga dedak naik 20%. Bila kita tanya menteri cakap harga makanan ternakan di luar kawalan kerajaan. Ya, saya mengaku maybe dari segi jagung kita import, soyabin kita import, tetapi PKC yang ialah bahangan sampaian dari kelapa sawit yang dihasilkan dari negara kita pun naik harga juga. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Malaysia adalah negara kedua terbesar yang menghasilkan kelapa sawit. So walau PKC pun kalau naik harga tapi tidak dapat dikawal harga oleh kerajaan, saya tak tahu apa nak cakap lagi. Lepas tu saya nak next masalah yang saya nak sentuhkan ialah pengusiran paksaan dari tanah rizat kerajaan dan GLC. Pertama, sistem integrasi di ladang sawit Saindabi. Saindabi perkenalkan Zero Cattle Program di mana dia meminta secara paksa penternak turun-temurun di ladang Saindabi untuk keluarkan ternakan mereka. Di mana penternak-penternak ni memula ternakan di ladang Saindabi itu lebih dari 4 generasi. Selain daripada itu, Saindabi di mana sebelum ini dikenal sebagai Guthrie, company lain, membenarkan pekerja estate atau penternak ni membina kandang dan membela ternakan mereka di estate sebagai pendapatan tempatan. Di samping itu, ternakan ini juga membantu kepada kadar sara diri negara kita. Kenapa sistem integrasi Saindabi ini penting? Tanah pertanian negara kita hanya 25%. Balance-nya adalah tanah industri, hutan dan sebagainya. Dari tanah pertanian 20% ni, kelapa sawit saja 75%. So bila kelapa sawit saja infrastruktur sedia ada, rumput dalam tu ada, lembu dengan kambing boleh beragut. Kenapa kita nak teroka lagi tanah lain? Berbanyak hutan lagi kita nak teroka lagi. Takkan banyak lagi kita nak teroka? Next, kenapa sistem integrasi Saindabi ini penting? Kos makanan jimat, breeding program yang berjaya, dan kurang memerlukan bantuan kerajaan dan kurang bergantung pada ubat-ubatan. So dalam Saindabi, dalam ladang ni lebih natural. So semuanya easy. Lepas tu pengusiran paksaan dari tanah rizat kerajaan, di mana penternak kecilan-kecilan ni dia mengusahakan tanah rizat kerajaan, dia membersihkan, diusahakan, yang dia buat projek dia dah keluar duit dia banyak, dia buat menternak dalam tanah tu. Bila kerajaan nak ambil tanah tu untuk projek dia orang, dia pengusir secara paksa. Ini sama sekali tidak boleh diterima oleh saya. Next, output masalah pemasaran. Masalah pemasaran yang dihadapi oleh penternak. Harga ternakan import terlebih murah. Seperti yang saya cakap tadi,
bila input kita, bila ternakan, makanan ternakan dah mahal, terpaksa kita jual harga ternakan kita dengan mahal. Kerana itu kita tidak boleh lawan harga dengan harga ternakan import. Sama juga harga susu tempatan mahal dan tidak terjual. Sama juga import dengan proses kita dah mahal, harga susu pun kita kena jual mahal. Lepas tu korban dan akikah luar negara bergantung pada nilai ini balik input dengan proses kita murah di luar negara. So rakyat Malaysia dia lebih selesa dibuat di luar negara kerana murah. Lepas tu penternak dieksploitasi kerana tiada medium pemasaran yang di kawasan dia. Contohnya bila pembekal susu ni, penternak yang membekal susu ni tidak dapat menjual susu dia, dia terpaksa menjual kepada syarikat besar-besaran yang harganya sangat murah. Penternak nak kawal kos dia sendiri tidak dapat. So penternak dieksploitasi kat sini. Lepas tu harga kawalan kerajaan yang tidak masuk akal langsung. Setiap kali perayaan, harga kawalan untuk daging tempatan dengan untuk kambing semua tidak masuk akal terus. Apa akan terjadi kalau semua masalah ini sering berlaku? Kesan jangka masa panjang dia. Lebih banyak penternak akan tutup bisnes dia dan peniaga kecilan tempatan di mana bekalan dia dari penternak dia akan tidak akan mencukupi untuk pasaran tempatan. So harga dia akan meningkat lagi. Dan lepas tu penglibatan anak muda akan merosot. Penternak sendiri akan menghalang anak-anak mereka untuk menternak. Ini akan pasti berlaku. Dan penjualan ternakan hidup dan susu akan dimonopoli oleh syarikat besar-besaran di mana harga juga akan dikongkong oleh mereka. Ini sudah mula dinampak di Malaysia. Harga sudah mula naik di mana syarikat-syarikat besaran sudah mula kongkong harga mereka. Dan di samping itu juga jaminan makanan tidak terjamin. Kita akan fully bergantung kepada import. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudara Winodan. Satu perkongsian dengan fakta-fakta. Bila dengan fakta-fakta kita lihat apa actual problem yang dihadapi oleh sektor ni. Dan kita nampak sepanjang ni daripada 3 panel kita melihat harga dan juga isu pengusiran adalah topik yang disentuhkan lah. Okey.